Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan taufik dan inayahnya dapat pada tengah hari ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian. Semoga pertemuan dan pengajian kita pada kali ini diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada kali ini kita akan melihat lagi tajuk keberkesanan undang-undang jenayah Islam, yakni faktor-faktor keberkesanan undang-undang jenayah Islam, yang mana telah pun kita sentuh pertama sekali memberi kesedaran kepada penjenayah dan masyarakat. Yang keduanya faktor keberkesanan pencegahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keadilan dapat ditegakkan. Seterusnya yang keempat pada kali ini, faktor keberkesanan undang-undang jenayah Islam, penerimaan kembali masyarakat terhadap bekas penjenayah. Dalam Islam tidak memulau dan memboikot atau mengenepikan penjenayah yang telah pun dihukum, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diterima sebagai seorang manusia yang telah pun insaf kembali. Bahkan juga sebenarnya mungkin ataupun dengan sebab hukuman yang dijalankan ke atas mereka itu, dan mereka rasa insaf dan bertaubat kepada Allah, lebih baik daripada orang lain yang masih melakukan dosa. Cumanya mereka itu mungkin tak dihukum. Yang keduanya, mereka tak bertaubat kepada Allah. Kan? Ini dia kalau kita lihat. Itu sebab dalam konteks ini kita lihat umpamanya itu sebab Rasulullah SAW sendiri menyembahyangkan jenazah orang yang dihukum kerana melakukan perbuatan zina. Bahkan kalau kita lihat kepada kes bila mana baginda Nabi Muhammad SAW telah menyembahyangkan jenazah perempuan Al-Ghamidiyah yang telah berzina, dan dia mengaku dia berzina. Setelah mana Nabi suruh dia balik dulu untuk dia lahirkan anak. Lepas lahirkan anak, datang balik. Sebab kalau sekiranya dihukum perempuan itu sedangkan dia sedang mengandung, maka yang bukan setakat dia mati, anak dalam kandungan pun juga turut akan mati. Maka ini suatu perkara yang Islam tidak sampai ke tahap itu. Maknanya yang salah-salah, yang anak tak salah. Jadi sampailah kepada lepas lahirnya anak, dia datang balik, kemudian Nabi suruh dia balik pula untuk dia menyusukan anak tersebut selama 2 tahun. Lepas 2 tahun menyusukan anak, datang balik dia, kemudian diserahkan anak itu kepada penjaga dia. Kemudian barulah dihukum perempuan tersebut dengan direjam sehingga mati. Dan lepas direjam, kemudian dia dimandikan, jenazahnya dikafankan, kemudian disembahyangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Omar menimbulkan soalan, adakah perempuan yang berzina ini engkau sembahyangkan jenazah ini? Maka Nabi menjawab, taubatnya itu menyamai ataupun lebih baik daripada taubat 70 orang munafikin di Madinah. Taubatnya itu dia telah bertaubat menyamai 70 orang munafik di Al-Madinah. Nak menunjukkan bagaimana kedudukan perempuan tersebut mulia. Sebab apa? Sebab dosa-dosanya telah pun diampunkan Allah, dengan sebab dia rela dihukum, dan sudah pastilah dia telah bertaubat kepada Allah. Dan orang yang bertaubat kepada Allah, dosanya diampunkan. Sebagaimana Nabi menyatakan, at-taibu minadh dzamb kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti mana dia tidak berdosa. Jadi sebab itulah kita dalam Islam menerima bekas penjenayah dalam masyarakat, tidak menolak ataupun mengenepikan mereka lah. Sebab apa? Sebab hukum Islam ni dia mendidik. Dia mendidik dengan cara Islam. Walaupun dia dipenjara, walaupun dia dihukum, dia dihukum dengan cara yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Maknanya dia telah dididik, ditarbiah dengan hukuman tersebut. Dah tentulah bila mana dia dididik, ditarbiah, dikembalikan masyarakat dalam keadaan dia insaf dan bertaubat kepada Allah. Tak macam hari ni kan. Hari ni kita lihat penjaga hari ni dia tak ikut Islam, pakai seluar pendek kan, sembahyang tidak, wallahu alam kan, kuliah pengajian sebulan sekali mungkin. Jadi macam mana kan, didikan Islam tu tak ada dalam penjara hari ni. Yang menyebabkan bila mana keluar daripada penjara, mereka kembali melakukan jenayah. Itu biasa rekodnya tuan-tuan. Rekod penjenayah ni bila mana dihukum di penjara, masuk penjara, dia keluar, dia lakukan lagi jenayah. Sebagaimana Dr. Yusuf Al-Qardaisni menyebut bagaimana penjara hari ini hanya dijadikan sebagai tempat untuk meningkatkan skill penjenayah. Disebabkan pertemuan yang panjang di kalangan penjenayah, mereka telah melakukan seminar dalam penjara untuk supaya mereka dapat bertukar-tukar fikiran bagaimana untuk melakukan strategi yang lebih baik dalam melakukan jenayah. Nampak tak? Jadi mereka bertemu di antara mereka penjenayah ni, lalu mereka berusrah dalam penjara. Mereka pun ada usrah mereka sendiri, lalu mereka pun ceritalah pengalaman-pengalaman mereka dalam melakukan jenayah. Maka tentulah mereka akan melakukan strategi yang lebih baik dalam melakukan jenayah lepas keluar daripada penjara. Itu sebablah ada orang yang masuk penjara dengan sebab dia mencuri, dia keluar penjara, dia jadi perompak. Pasal apa? Dia dapat ilmu rompakan dalam penjara. Dia tak selesai kan? Tak selesai kalau kita lihat penjara hari ini. Sebab apa? Tarbiyah dalam penjara tu bukan tarbiyah Islam kan? Bukan tarbiyah Islam. Sama lah juga tuan-tuan, kita lagu tu juga, kita dididik daripada kecil. Sebenarnya kita punya pendidikan kita ke arah sekular, ke arah lebih bermatlamatkan kebendaan, matlamatkan kerja, kerja yang baik, maknanya hidup di dunia yang lebih baik. Tapi arah matlamat akhirat tak ada kan? Kita tidak bermatlamatkan kepada akhirat, kita tidak bermatlamatkan kepada Tuhan kita Allah Ta'ala. Sedangkan Allah menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah oleh kamu dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ini tak ada dalam sistem kita. Itu sebab hari ini kita lihat bagaimana lahirlah masyarakat yang tak faham agama, yang tak faham Islam, remaja yang leka, yang lepak dan sebagainya, keruntuhan akidah, keruntuhan akhlak berlaku. Sebab apa? Pendidikan tu tuan, pendidikan kita. Kita tak ditarbiah untuk cintakan Islam, cintakan Allah, cintakan Rasul, cintakan jihad, mati syahid lagi jauh lah tuan. Untuk cintakan jihad, cintakan syahid ni tak adalah dalam dari hidup kita tuan-tuan. Sedangkan kalau kita lihat dalam suasana kita sedang menyambut berada di bulan Muharram ni, tahun baru hijrah ni tuan-tuan, Nabi pernah bersabda, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha,
Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Iaitu kata Nabi, tidak ada hijrah lagi selepas berlakunya pembukaan kota Mekah. Akan tetapi yang ada hanyalah jihad. Yang ada hanyalah jihad dan niat, dan bila mana kamu disuruh untuk keluar berjuang, maka keluarlah kamu berjuang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kan hijrah dah tak ada lagi dah tuan-tuan. Kan maknanya hijrah daripada satu tempat ke satu tempat tidak dituntut. Hijrah dari Mekah ke Al-Madinah telah pun tidak wajib lagi selepas berlakunya pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Tapi yang Nabi kata apa dia? Yang ada hanyalah jihad. Yang ini hanya ada jihad sampai bila jihad itu? Sampai hari kiamat. Sebab Nabi kata al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu berterusan sehingga berlakunya kiamat. Yang ini tuan-tuan suatu perkara yang tak disemat dalam jiwa dan hati kita, termasuk juga dalam anak-anak kita, remaja kita, kan, pelajar-pelajar sekolah kita tuan-tuan. Tak ada disematkan jihad, tak ada tuan-tuan. Sedangkan inilah merupakan